Haidir terpaksa dia remove sebab bila nak record tu dia dah remove. Mungkin nanti dia masuk balik lah. Okay. Jadi tak apalah, kita 3 minit lagi. Okay, insyaAllah malam ini kita bersama lagi dengan subjek biologi. Okay, lanjutan daripada malam semalam. Kalau malam semalam bersama Cikgu R, Ruslina, malam ini bersama kita Cikgu R lagi sekali tapi Cikgu Ruziah. Okay, jadi harap anak-anak bagi tumpuan yang sepenuhnya lah. Sebab cikgu sebut tadi, biasanya bila kita dalam saat genting, masa itu kita punya hormon adrenalin kita dah memang dirembeskan dengan kadar yang maksimum, jadi kita punya kecergasan mental juga sepatutnya dah meningkat. Okay, jadi tumpukan, gunakan peluang yang ada ini untuk mengutip sebanyak mungkin tip ataupun konsep-konsep yang masih kabur supaya jadi terang. Okay, gunakan sebaik mungkin insyaAllah ya. Jadi untuk memberkati, menjadikan majlis ilmu kita lebih diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, cikgu minta, ada tak yang volunteer angkat tangan yang boleh bacakan doa? Besar pahala menjadi imam untuk bacakan doa ni. Malaikat tolong aminkan juga nanti. Siapa volunteer angkat tangan? Cepat, dalam kiraan 10 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada yang nak rebut pahala. Tak apalah. Semua malu ya. Okey, tak apa. Jom. Jadi dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim. Ada Kak Nak Amir Firdaus angkat tangan. Mana? Oh, skrin Kak Nak tak nampak. Mana Amir Firdaus tadi? Mana Amin, silakan. Tadi angkat tangan tadi Amir Firdaus. Silakan. Amir. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina himmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal 'arsyi istawa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka min faja'atil khair wa na'udzubika min faja'atil syarr. Rabbi yassir wa la tu'assir karbatan bil khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Muhammad apa tadi? Muhammad Amir ke apa? Okey, tahniah. Okey, alhamdulillah kerana doa yang dibacakan sangat menusuk kalbu sampai ayat Toha dibacakan. Alhamdulillah. Okey ya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita dah tepat jam 8.30. Jadi cikgu mempersilakan penceramah kita, seorang guru cemerlang biologi daripada SMKA Melo. Cikgu tak perlu bagi tahu sebenarnya. You dah kenal ni, dah familiar dengan kita punya topik awan ilmu. Jadi dipersilakan Cikgu Ruziah binti Halim. Silakan Zee. Okay, thank you Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokek awan ilmu, tapi siri 1 saya tak berpeluang lah untuk bersama-sama dengan anda semua. Walaupun begitu, saya bahagian sokongan berbahagia lah. Okay, thank you untuk anak anda Amir Firdaus. Kalau ex-student saya tu sekarang dah jadi doktor lah, Dr. Amir Firdaus. So hopefully Amir Firdaus pun macam ex Amir Firdaus lah, insyaAllah. So cikgu pun tak nak buangkan masa sebab kita punya trial awak sendiri pun tahu result dia macam mana. Kalau yang dah dapat A ke atas tu, cikgu ucapkan tahniah. Kalau yang belum dapat lagi tu, kita positifkan diri kita yang kita masih punyai masa. Okay, kita ada masa. So masa yang sedikit ni kita gunakan sebaik yang mungkin lah. Dan duit lah, duit ya. Duit tu apa? Doa, usaha, lagi I tu apa istiqomah. Maknanya ada buat seumpama latihan setiap hari. And then T tu last kali bila kita dah jawab soalan tu barulah tawakal. So malam ni cikgu bawakan tajuk DAS. Kenapa DAS? Detail
accurate, okay, specific. Kenapa cikgu bawa macam tu? Sebab kebanyakan jawapan calon hilang markah kerana tiada elemen das tersebut. Okay, kenapa? Nanti cikgu tunjuk. Okay, so cikgu akan mulakan pada malam ini. Terima kasih kepada Cikgu Nurdiana. Cikgu dah lantik Kak Na tu sebagai co-host sebab cikgu bimbang kepada cikgu tak dapat nak accept. Walaupun kita buat auto admit, takutlah tak boleh nak terima. Kana dah terima ke sebagai co-host? Dah admit beberapa orang dah tadi? Kak Na? Dah admit beberapa orang dah tadi? Okey, beres. Okey, kalau macam tu okey lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, walaupun tajuknya kumpulan potensi, tapi dekat sini ada juga kumpulan yang cemerlang. So kita share je lah. Okey, soalan nombor 10. Okey, 10. Okey, rajah 10.1 menunjukkan satu sistem, okey, pada manusia. Menunjukkan satu sistem pada manusia. So dekat sistem ni, okey, seperti biasa kena tengok satu. S ni adalah stem soalan. Stem soalan ni cikgu nak minta tolong sangat-sangat baca, gariskan. Jangan tinggal bersih. Okey, satu sistem pada manusia. Kenapa? Pengalaman cikgu tengok soalan trial baru ni, okey, ada pelajar tertinggal stem soalan. Dekat sini dia dah bagi tahu bahawasanya belalang itu cedera. So jawapan dia tak menjurus kepada belalang yang cedera. Okey, tengok stem soalan. Satu sistem pada manusia, S ni pula adalah stimulus. Rajah ni mesti membantu pelajar. Kalau tak membantu pelajar, okey, soalan itu akan reject lah. Tak valid lah soalan tersebut. So refer pada stimulus. Okey, diberi stimulus dekat kita. Nampak ada satu kelenjar. Okey, kelenjar di mana X. Okey, dekat X ni dekat leher, ini adalah kelenjar tiroid. Okey. Bila kita tengok kelenjar tiroid, apa yang kita tahu lakah teruslah. Kelenjar tiroid, fungsi dia dirembeskan hormon tiroksina. Conteng terlebih dahulu. Kemudian kita nampak diberi dekat kita sini ada ginjal. Lepas tu atas ginjal ni ada satu lagi kelenjar, iaitu kelenjar adrenal. So kelenjar adrenal dia akan rembeskan dua hormon. Satu adrenalina dan yang kedua aldosteron. Okey. Kat situ conteng dulu. Okey, yang seterusnya. Berdasarkan rajah. Tengok soalan bagi berdasarkan rajah. So terangkan fungsi. Kalau terangkan, tengok terus markah 4. Terang boleh beri markah, boleh beri poin yang lebih daripada 4 markah. Hormon, okey, fungsi hormon yang dirembeskan oleh struktur X. Mana struktur X tadi? Okey, this one. Fungsi hormon yang dirembeskan. Tadi kita dah conteng. Maknanya, ianya merembeskan hormon tiroksina oleh struktur X dan struktur Y. So, kita ada dua lah tugasan dekat sini. Fungsi hormon yang dirembeskan oleh struktur X sebagai task 1 dan struktur Y task 2. So, bila dah conteng macam ni, keluarkan. Okey, keluarkan T1, T2 sebelum jawab PSO. Buat macam BM lah. Dia nak ke apa? Fungsi. Hormon X. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar X. This one pun fungsi. So kalau 4, okay, bagilah dekat sini 2. Kat sini pun 2. Okay. Lepas tu ini yang kita panggil dia rangka lah. Sebab kita nak kepada detail, accurate and specific. Okay, ada jawapan tak?
Ada any jawapan dekat chat? Cikgu nak tengok. Sekejap, cikgu pun kena buka juga. Ada volunteer nak bagi jawapan? Okay. Tak ada. So, cikgu proceed. Okay. Dia ke jawab ni? Okay, tengok dekat sini. Struktur X merembeskan hormon tiroksina. Maknanya kita mention, tadi kita dah conteng, X merembeskan hormon tiroksina. So dekat sini dapat dah satu markah. Kemudian, ni task 1 task 1. Ini task 2. Struktur Y merembeskan hormon aldosteron ataupun adrenalina. Atau ni kalau tak pilih salah satu sajalah. Merembeskan hormon aldosteron ataupun adrenalina. Tu kita dah jawab. Task 1, task 2. Kemudian baru label. Dia nak apa? Dia nak fungsi. So, fungsi struktur X yang merembeskan hormon tiroksina. Okay, hormon tiroksina ni pula apa fungsi dia? Meningkatkan kadar metabolisme ataupun meningkatkan suhu badan. Okey, kemudian hormon tiroksina juga mengawal atur pertumbuhan ataupun perkembangan. Okey, tisu dalam badan. Okey. Boleh ke? Kalau boleh, angkat tangan. Okey, good. Bagus. Okey, seterusnya struktur Y ni tadi aldosteron. Ingat, jawapan kita mesti dependent. Kalaulah aldosteron, ianya meningkatkan penyerapan semula garam di ginjal. Ataupun kalau kamu jawab garam di tubul berlingkar distal pun okey, lagi tepat. Okey, kemudian kalaulah jawapan kamu tadi adrenalina, hormon adrenalina. Hormon adrenalina ni fungsi dia meningkatkan aras gula dalam darah ataupun meningkatkan kadar pernafasan ataupun ianya juga boleh meningkatkan kadar denyutan jantung ataupun ianya juga boleh meningkatkan kadar metabolisme. Ni nampak dekat sini apa? Yang pertama P5 ni untuk aldosteron. P6 ni spesifik untuk adrenalina. So jawab tu spesifik lah. Sebab tu dia nak kepada detail, accurate and specific. Okey, boleh? Jangan main kata struktur Y merembeskan hormon, titik. Tak ada menyatakan aldosteron ke adrenalina. Tak boleh. Okey? Menyebabkan kamu akan kehilangan markah. Okey, next. Ini adalah, tak ada dalam soalan kamu tapi cikgu tahu ini adalah soalan trial Kelantan. Sebab apa? Ada relate dengan sistem endokrin tadi. Okey. Rajah 5.1 menunjukkan sebahagian sistem endokrin manusia. Okey, sama. Ini adalah stem soalan. Okey, diberi stimulus. Apa yang kamu nampak dekat sini? Okey, ni nampak otak. Okey, lepas satu pula ada zoom ni nampak? Ada satu kelenjar endokrin dekat sini. So S ni apa? S ni adalah kelenjar pituitari ataupun kita panggil dia sebagai master gland. Kan? So pergi lagi. Namakan satu hormon yang dirembeskan oleh struktur S. Sebenarnya soalan ni tak adalah spesifik sangat. Sebab kita punya kelenjar pituitary dia ada posterior dengan anterior lobe. Tapi dia mention dekat S sahaja. Maknanya S tu kelenjar pituitary yang umum sahaja. Maka jawapan tu kalau jawab selain daripada ni, contohnya yang ni, contoh jawapan adalah ADH. Hormon kalau tak tulis penuh pun tak apa, buat ADH dapat. Hormon oksitosin. Okey, kalau kamu jawab GH contohnya, boleh markah tak?
Boleh siapa tolong saya? Kalau kamu jawab GH dekat sini, boleh markah tak? Ataupun FS siapa tadi jawab? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Yes, sebab dirembeskan oleh struktur S dan ianya tidaklah spesifik kepada anterior lobe dan juga posterior lobe. So, okey lah, tak ada masalah lah. So dekat sini ADH ataupun oksitosin. Tapi kalau rajah itu merujuk kepada anterior dengan posterior, kamu kena define yang mana dirembeskan oleh posterior dan yang mana dirembeskan oleh anterior lobe lah. Okey. B. Saya rasa cikgu kamu mungkin dah sempat kot, tapi saya tak sempat lagi lah bincang dengan anak saya lah. Okey, terangkan bagaimana. Apa pula ni? Okey, terangkan bagaimana struktur S bertindak balas untuk mengawal atau tekanan osmosis darah. Osmosis mesti melibatkan kandungan air. Seorang individu yang sedang bersauna pada suhu 50 darjah Celsius. Okey, soalan ni adalah soalan pada aras aplikasi. Okey, saya tak tahulah kalau pelajar saya dia ada miskonsep dekat sini. Bila dia tengok suhu, dia explain tentang suhu. Sedangkan tugasan soalan, bagaimana struktur S bertindak balas mengawal atau tekanan osmosis. Ini adalah task yang pertama. Tapi dia bagi keadaan situasi dia pada suhu 50 darjah Celsius. Okey, yang pertama. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Contenglah. Okey, 50 darjah Celsius ni kita tahu dia adalah suhu yang tinggi. Bila suhu tinggi, nama lagi bersauna. Bila bersauna untuk kawal suhu dalam badan, maka badan kita akan rembeskan banyak peluh ataupun kita akan banyak berpeluh. Bila banyak peluh ni dalam kandungan peluh ni ada air kan? Ia menyebabkan kurang air dalam badan kita. Bila kurang air dalam badan kita, apakah kesan dia? Tekanan osmosis darah akan meningkat. Jelas ke dekat sini? Kalau jelas, angkat tangan. Okay, good. Okay, beres. Cikgu guna dua device lah. Okay, thank you very much. Okay, nampak stimulus dia. Nah, ni nampak soalan aras aplikasi tapi dia macam tinggi sikit lah bagi saya. Okay, 50 darjah Celsius suhu tinggi. Dia akan rembeskan banyak peluh. Bila rembes banyak peluh, kurang air dalam badan, maka dia akan menyebabkan tekanan osmosis darah meningkat. That one, satu. Okay, kemudian apabila tekanan osmosis darah meningkat, ni dah masuk kepada homeostasis. Cikgu seumur pesan homeostasis. Kita ada banyak homeostasis kan? Awak ingat belakang supaya at least tu big tu awak dah okey, dah boleh dapat markah yang tinggi. Okey? Tekanan osmosis darah meningkat, apakah yang berlaku? Okey. Yang pertama. Sauna dalam keadaan suhu 50 darjah Celsius menyebabkan berpeluh dengan banyak. Okey, tekanan osmosis darah meningkat melebihi julat normal. Baru dapat satu markah awak. Sebab tu cikgu kata DAS, detail, accurate, specific. Detailkan, apa maksudnya? Bila berpeluh banyak, bukan berpeluh biasa, berpeluh banyak, tekanan osmosis darah meningkat melebihi julat normal. Baru satu. Tu yang cikgu nampak KSSM ni markah dia mahal sikit. Okey. Kalau biasa ni dah dapat 2 markah ni. Tapi KSSM ni cikgu tengok mahal sikit. Jadi bila mahal kita usaha lebih sikit. Okey, biasalah. Yang pertama, cikgu suka guna ni structure. Kalau student cikgu dia dah kenal. S ni stimulus. Okey, stimulus kita apa tadi? Stimulus kita suhu tinggi, peluh
banyak, okey, maka tekanan osmosis darah meningkat. Jadi reseptor bila osmosis adalah osmoreseptor. So apa yang osmoreseptor buat? Dia di dalam hypothalamus tadi dirangsang. Okey. Dan kelenjar pituitary, tengok lobus posterior ataupun S. Maknanya sebenarnya mungkin ralat pada lukisan ataupun pada rajah. Sebab rajah tu kalau tengok dekat sini dia nak tunjuk lobus posterior. Tapi bila gambar rajah yang kita terima tak jelas, tak apalah, boleh terimalah markah jawapan yang lain. Jadi kelenjar pituitary akan dirangsang. Dirangsang untuk apa? Untuk merembeskan lebih banyak ADH. Okey, dirembeskan. Kalau kata ADH sahaja dirembeskan, memang taklah. Dia mesti lebih banyak. Okey? Kalau jawab ADH sahaja dirembeskan, so dia hilang markah dekat situlah. Maka apakah structure tadi kan? Ni dia dah pergi kepada ni efektor. Efektor kita adalah dinding tubul berlingkar distal dan juga dinding tubul pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Okey, lebih telap terhadap air. Kenapa? Apa kesan daripada lebih telap terhadap air? Lebih banyak air diserap semula ke mana? Ke dalam kapilari darah. So apa kesan dia lagi? Air kencing akan menjadi lebih pekat ataupun sedikit. Jadi last kali tekanan osmosis darah menurun dan kembali ke julat normal. Suka cikgu nak pesan kalau soalan melibatkan homeostasis, ia melibatkan suap balik negatif. Okey. Seboleh-bolehnya kalaulah perubahan tu meningkatkan tekanan osmosis ke, tekanan darah ke, last kali bila dah berlaku suap balik negatif, turunkan balik ke julat normal. Kalau tengok soalan homeostasis memang mudah sebenarnya. Okey. Tak ada dalam kertas kan? Okey. Kita tengok yang ni, kalau tengok soalan ni, Allah panjangnya lah kan statement. Okay, goiter. Okay, ialah perembesan abnormal kelenjar tiroid. Tafsir ya, tafsir abnormal. Perembesan abnormal sama ada, kalaulah abnormal tu menunjukkan rembesan tu sama ada banyak ataupun sedikit. Melebihi kadar biasa. So tiroid adalah kelenjar berbentuk rama-rama yang terletak pada dasar leher di bawah sedikit daripada halkum. Walaupun pada kebiasaannya goiter tidak menyakitkan. Goiter yang besar tu tafsir. Apa maksud besar? Mesti ianya membengkak. Kan? Boleh menyebabkan batuk dan menjadikan anda sukar untuk menelan ataupun bernafas. Simptom termasuklah perpeluhan secara berlebihan dan juga kehilangan berat badan. Ni simptom ni membawa kepada kesan kekurangan ke banyak ke sedikit yang dirembeskan. Baca satu persatu. Okey. Berdasarkan penyataan di atas, terangkan bagaimana keadaan tersebut boleh berlaku. Deh. Okey, bagaimana keadaan tersebut boleh berlaku. Okey, jadi bagaimana ianya boleh berlaku? Kerana rangsangan berlebihan daripada kelenjar pituitary. Sebab apa? Kelenjar pituitary ni dirembeskan apa? Dirembeskan hormon TSH kan? TSH ni pula dia akan merangsang rembesan hormon tiroksina. Jadi penghasilan tiroksina berlebihan.
berlebihan. Tadi yang abnormal tu kan kita tafsir lebih ataupun berkurang. Maka apabila kelenjar pituitari menjadi terlalu aktif, individu tadi akan menghidap hyperthyroidism. Apa simptom dia tadi? Berat badan berkurang. Boleh ke? Kalau boleh angkat tangan. Okay, ya. Okey. Kita back kepada soalan yang cikgu dah bagilah. Ni cikgu disediakan oleh cikgu Roslina. Cikgu sambung je lah yang semalam. Okey. Raja 10.2 menunjukkan satu sistem lain dalam manusia. This one. Kalau kita tengok dekat sini, ni sistem apakah? Sistem apakah ini? Okey. Jadi ini sistem yang tadi. Apa soalannya? Soalannya adalah bandingkan. Okey, kalau bandingkan macam mana? Mesti ada persamaan dan juga perbezaan. Persamaan dan juga perbezaan. Raja 10.1 dan 10.2. Okey, ingat cikgu bila tanda kertas trial hari tu masih ada pelajar yang bila soalan perbezaan dia buat dalam jadual tetapi dia buat macam dalam jadual buku rujukan. Dia buat 3 kolom. No, hanya 2 kolom sahaja. Okey, 2 kolom sahaja. Pastikan label 10.1, 10.2 tepat. Okey, jangan lakukan silly mistake di mana kat sini explain pasal 10.2 tapi label 10.1. Jangan minta tolong. Okey, kalau yang tu pemeriksa tak bolehlah nak bantu awak. Okey, kita kena check betul-betul. Kadang-kadang bila kita nervous tu adalah kesilapan dia. Okey. Okey, ni sistem apa Okey, cuba tengok dekat check. Sistem gapo tu? Saya cakap. Okey. Sistem apakah? Tak ada pun yang jawab dekat chat. Sistem mana? 10.1 endokrin. Yalah tadi dah bagi tahu. Yang ni sistem lain ni. Sistem saraf. Okey, macam mana kita kenal ini sebagai sistem saraf? Sistem saraf tunjang. No, tak ada tunjang sayang. Okey, thanks Ayah. Raya kami. Okey. Tengok sini. Macam mana ni adalah contoh lah macam mana you all nak jawab. Tapi ni dalam bahasa Inggeris. Ni saya ambil daripada Cikgu Mazinah lah. Okey. Sebab ada otak. Okey, very good. Okey. Kita tengok persamaan. Ingat. Kalau buat persamaan, kedua-duanya mempunyai tisu ataupun organ sasarannya. Okey, sebab ada otak, then saraf periferi. Okey, bagus Siti Nur Aisyah. And then yang kedua, kedua-duanya. Kedua-duanya menghasilkan gerak balas terhadap rangsangan. Okey, cuma rangsangan dia cepat dan lambat sahaja. Okey, ketiga, kedua-duanya berfungsi menyelaraskan semua aktiviti ataupun gerak balas dalam badan. Dia saling melengkapi lah. Okey, dari segi perbezaan, buat 2 jadual macam ni lah. Memudahkan pemeriksa. Kalaulah tak nak, tak nak buat dalam jadual, buat ayat. Okey, maknanya sistem dalam Raja 10.1 adalah sistem endokrin. Manakala sistem dalam Raja 10.2 adalah sistem saraf. Titik. Baru dapat 1 markah. Okey, kalau nak buat dalam ayat. Okey, kalau tak nak buat dalam ayat macam ni sahaja. So 10.1 tadi dia adalah sistem endokrin, this one dia adalah sistem saraf.
Okey, manakala, okey soalan yang kedua markah yang kedua, tengok manakala pula dah. Okey, sistem dalam 10.1 iaitu sistem endokrin, dia terdiri daripada kelenjar tanpa duktus. Okey, dianya ductless. And then manakala sistem saraf pula terdiri daripada rangkaian sel saraf ataupun neuron. Okey, ni apa? Cirinya. Okey. Tadi saya tanya kan, macam mana awak boleh kenal? Okey, this one adalah ciri dia. Okey, yang ketiga. 10.1 sistem endokrin tadi, okey, tempat mula rangsangannya adalah kelenjar, manakala sistem saraf pula tempat mula rangsangan adalah reseptor deria. Okey, kita tengok markah. Okey, markah tadi berapa? Taufik? Markah tadi 10 kan? Okey. Kalau 10, awak buatlah 2 atau 3. Kalau ada banyak buatlah 5 pun tak apa. Kalau ada banyak buatlah 5. Tapi kalau tak jumpa tu jangan nak mengarut pula. Biasanya kalau persamaan perbezaan, kalau 10 tu ada setengahnya, kalau banyak persamaan dia boleh jadi 5-5, dia boleh jadi 8-2, kita tak tahu. Yang tu selagi kita jumpa point, kita bagi. Sebab kita tak tahu yang terkini pemarkahan dia macam mana. Saya pun tak tahu. Okay. So kalau dekat sini tempat bermulanya rangsangan. Kalau tengoklah mana-mana. Tapi kalaulah jumpa beza tu banyak, mungkinlah dia boleh jadi 9-1. Ada jugalah. Okay. So penghantaran. Okay. Bahan tadi dalam bentuk kimia. Ni untuk kelenjar endokrin. Manakala kalau sistem saraf tadi dia dalam bentuk elektrik. Tapi penghantaran hormon tadi melalui apa? Melalui aliran darah. Manakala sistem saraf tadi penghantaran maklumat dia melalui sel saraf ataupun melalui neuron. Dalam bentuk elektrik lah. Tempoh kesan adalah lama. Kesan dia daripada rembesan hormon tu lama. Tetapi yang ni kesan dia singkat ataupun tempoh masa dia cepat. Okey. Gerak balas yang berlaku untuk hormon ni dia perlahan tapi tempoh kesan dia lama. Yang ni cepat serta merta. Boleh berlaku gerak balas serta merta. Okey. Hak ni melibatkan beberapa organ yang akan bergerak balas iaitu ni sistem endokrin, manakala sistem saraf dia melibatkan satu organ sahaja yang bergerak balas. Contohnya tangan terkena api, tangan je lah. Mungkin sometimes kalau tangan dengan kaki dua-dua lah. Tengok gitu. Tapi spesifik lah. Okay, boleh ke? Kalau boleh, angkat tangan. Okay, thank you. So, yang ni pula. Okay, Rajah 10.3 menunjukkan satu situasi. Kalaulah kita berada pada situasi ini. Okay, first kali of course. Ni kita nampak ini adalah snake. Malai-malai panggil cewek deh. Deh. Okay, king cobra ke up to you lah. Tapi bagaimana kita mengesan kehadiran dia? Stimulus ni kita nampak, okay, ular. So bila nampak ular. Okay, bila nampak ni maknanya mata lah kan. So reseptor di mata. So reseptor di mata. Okay. So bila reseptor di mata, apa yang berlaku? Ni lah. Dia akan mengesan rangsangan. Ingat reseptor keyword dia. Okay, kalau reseptor keyword dia adalah mengesan rangsangan. Kemudian dia akan mencetuskan impuls saraf. Mencetuskan impuls saraf
Kemudian dia akan menghantar impuls saraf melalui melalui siapa? Neuron deria. Ke mana? Ke pusat kawalan. Tengoklah pusat kawalan kita kat mana. Okey. So kita tengok dekat sini. Okey. Lelaki itu mampu berlari dengan laju. Kalaulah kita duduk tempat dia pun memang lari laju lah. Okay. Uraikan penglibatan sistem saraf. Kalau sistem saraf mesti melibatkan neuron. Dan sistem endokrin. Sistem endokrin mesti melibatkan hormon. Dan hormon yang terlibat di sini adalah adrenalin. Dalam situasi tersebut berdasarkan aspek berikut. Ni tugasan ni. Dia nak pergi kepada kadar denyutan jantung. Kedua, kadar pernafasan. Dan yang ketiga, mesti libatkan kedua-dua sistem ini. Ni adalah situasi fight or flight. Okay. Boleh ke setakat ni? Okay, situasi ni tolonglah take note sikit lah. Okay, cikgu nak pergi kepada gambar rajah Walaupun dalam bahasa Inggeris, cikgu harap you all okay lah. Sekejap lagi cikgu bagi yang Melayu. Ada yang BM. Cuma cikgu nak suruh awak nampak. Okay, based on rajah. Okay, sekejap lagi cikgu tunjuk yang BM. Lepas tu awak screenshot. Okay, okay good. Okay, yang pertama. Ni eye. Mata kan? Reseptor pada mata mengesan rangsangan. Sebab apa? Dia nampak snake lah. Okay. Jadi apa yang reseptor buat? Dia mencetuskan, trigger ni mencetuskan impuls saraf. Tengok dekat bahagian reseptor saja dah dapat 2 markah dah. Jadi impuls saraf tadi dibawa oleh sensory neuron iaitu neuron deria. Kepada mana? Ke mana? Ke hypothalamus. Ini adalah pusat kawalan. Kalaulah kamu ni macam, pusat kawalan hypothalamus ke, medula ke, saraf tunjang ke, confused. Letak dah kat situ otak. So apa yang otak akan buat? Dia akan interpretasi maklumat. Okay, situasi panik tadi. Dia akan interpret. Bila dia interpret, okay, pada masa ini kelenjar adrenal akan dirangsang. Kan, rangsangan dia pada kelenjar kan, untuk merembeskan adrenalina. Hormon adrenalina. Okay, P1 sampai P4 menjawab. Okay, penglibatan dalam situasi. Okay, apa yang berlaku? Okay, heartbeat rate. Tengok kadar denyutan jantung meningkat. Tekanan darah bila kita debar tekanan darah pun ataupun pengaliran darah ke otot akan meningkat. Jawablah persoalan T2 ni. Kadar pernafasan meningkat. Bila adrenalina tadi apa fungsi dia? Dia menyebabkan kandungan gula tinggi kan, sebab dia akan merangsang penukaran glycogen kepada glukosa. Jadi aras gula dalam darah pun meningkat. Hormon adrenalin dengan hormon adrenalina. Kalau adrenalin samalah. Cuma no adrenalin ni dia satu lagi hormon. Okay. Jadi apa yang berlaku? Bila adrenalina dirembeskan lagi, kadar metabolisme meningkat. Maka lebih banyak tenaga dihasilkan. Pada masa ini, okay, dia akan meningkatkan kadar pengecutan otot. Jadi respon dia sama ada nak fight ataupun nak untuk fight ataupun flight. Nak lawan ke nak lari. Okay, respon dia. Kalau awak nak lawan ke nak lari? Okay, nak lawan ke nak lari? Okay.
Ni ikut Melayu. Lari. Tu pun kalau boleh larilah. Saya ada pengalaman ni. Kalau pergi makmal malam-malam, pernahlah tersepak dengan ni lah snake ni. Tapi umur saya panjang, alhamdulillah. Lepas tu ada pelajar saya yang lelaki tolong, sementara awak screenshot tu lah, tolong katak. Dan saya sangat bersyukurlah tahun tu malam-malam pergi kelas kan, jumpa dengan dia. Tapi sebenarnya Allah nak bagi rezeki. Okay, rezeki ke apa? Pelajar saya pun jadi macam macam ni, jadi rajin lah, macam you all jugalah. Okay, so tadi ikut Melayu lah ni. Reseptor pada mata mengesan rangsangan. So ingat kalau reseptor, apa keyword dia? Dia mengesan rangsangan. Satu. Yang kedua, dia cetuskan impuls saraf. Dua. Yang kedua tu markah yang kedua. And then dia akan bawa impuls tadi melalui neuron deria ke pusat kawalan, iaitu hypothalamus. So hypothalamus di otak tadi dia akan mentafsir situasi cemas tersebut. Okay. Ular besar ke? Ular tu PKP saya kata remaja. Tapi backing lah. Masa tu dia sembuh, dia punya bisa tu song gitu. Saya pun macam, bila saya selisih tu saya ingatkan pembantu makmal saya ni letak wayar koksi-koksi. Saya kata, Kak Azhar ni apa letak koksi ni? Letak koksi. Cerita pula tak ikut say ke apa wayar. Biasanya mak emas pelajar akan buka untuk saya bagi anak koci je. Tapi malam tu macam mana tahulah. Saya buka. Okay, saya buka dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi salam lah. Bagi salam tu masuk dengan cepat. Rasa belik kaki. Gitulah. Tapi umur panjang insyaAllah. Okay, so apa yang kelenjar adrenalin buat tadi? Dia akan rombos pula dah rembeskan adrenalin. Okay, rest. Boleh ke? Yang ni screenshot satu lagi. Okay. Jawapan ni cikgu guna structure ke? Yes. Kalau saya memang ajar pelajar saya guna structure. Tapi sekarang dia tak boleh nak jadi structure dah. Kenapa? Sebab structure ni untuk silibus lama sebenarnya. Okay. Mungkin awak boleh cipta awak punya algoritma sendirilah. Yang ni stimulus, yang ni receptor, and then ni neuron afferent kalau dulu. Tapi sekarang dia dah tukar neuron deria kan. Okay, lepas tu ni control center iaitu pusat kawalan. And then yang ni neuron efferent kalau zaman dahulu, tapi you all sekarang dah jadi neuron motor. Maksud dia masih fungsi yang sama, cuma istilah lah. Yang ni pula pergi ke mana? Pergi kepada efektor. So efektor kita dekat sini siapa? Efektor kita adalah kelenjar adrenal. Kalau kelenjar adrenal juga satu. Kalau dekat sistem saraf dia pergi ke mana? Efektornya adalah jantung dan juga peparu. Tiga. Ada tiga efektor dekat sini. So R ni adalah respon. So apakah respon yang berlaku? Apa? Kadar denyut jantung bertambah, tekanan darah, tekanan ataupun pengaliran darah ke otot meningkat. Lepas tu kalau dekat peparu apa? Kadar respirasi, dekat sel ni kadar respirasi meningkat. Lepas tu disebabkan hormon adrenalin tadi aras gula meningkat. Okay. Lepas tu cikgu ada orang nak masuk GM. Boleh masuk sebab Cikgu Diana boleh approve. Okey, lepas tu kadar metabolisme meningkat, jadi lebih banyaklah tenaga. Ni respon ni semua ni. Maknanya P5 sampai P9 ni adalah respon. Okey. P10 pun respon lagi. Ia meningkatkan pengecutan otot. So inilah yang kita panggil fight or flight. Tengok 6 bagi 11. Maksimum lah. Okey. Boleh. Full code cikgu. Full, kenapa? Full 500. Okay, next.
Bolehkah? Daripada kita nak pergi kepada haiwan pula. Boleh? Ada apa-apa nak tanya pasal tadi? Structure tu tak ada dah. Cikgu harap okey lah. Okay, so kita next pergi kepada seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan dan kitar hidup seekor tikus dan juga seekor belalang. Okey, lengkung pertumbuhan untuk kedua-dua organisma itu ditunjukkan dalam rajah 11.2 dan 11.3. Okey, cikgu suka bukan suka apa, saya suka soalan graf. Sebab bila soalan graf, awak boleh linkkan dengan ilmu dalam matematik. Ilmu apa? Ilmu tafsir graf. Okey, ilmu tafsir graf. Okey. Kalau kita tengok ni stem soalan lah tadi. Dia bagi tikus dan juga belalang. Okey, jom kita tafsir graf. Biasakan diri bila tengok soalan graf, awak letak dulu paksi X-nya apa. Paksi X-nya adalah umur. Okey. Paksi Y-nya apa? Paksi Y-nya adalah jisim badan. And then try kaitkan lengkung pertumbuhan. Maknanya semakin bertambah usia, bertambah umurnya, minggu-minggunya, semakin bertambah jisim badan. Maknanya bila jisim badan bertambah, sekaligus kadar pertumbuhan tikus pun bertambah. C tu control center. Control center lah, pusat kawalan. Okey. Menjawab dalam chat Nanti tiba-tiba pula kenapa pula keluar C. Okey sekali lagi letak terus tepi X dan Y. And then bila tafsir, semakin bertambah usia, semakin bertambah jisim badan, kalau tengok dekat sini lah, ini menunjukkan lengkung pertumbuhan dia, kadar pertumbuhan juga bertambah. Okey. Yang kedua, kita tengok lengkung pertumbuhan belalang. Sama, masa panjang. Bila ada masa ni memang kadar lah per masa. Okay? Rate per second, per minit, ni per day. Yang ni pula kita tengok, kita tengok dekat sini, daripada masa sehingga 150 hari dalam fasa telur. Tetapi apabila ianya menetas, panjang badannya meningkat. Tapi pada panjang badan ni harinya tak bertambah. Sehari itu sahaja. Kalau kita tengok jisim panjang badan dia bertambah. Yang ni dia guna panjang. Yang tadi jisim. Okay, this one pula. Selepas hari daripada 150 hari sampai 175, panjang badan dia mendatar. Kenapa? Kenapa ianya mendatar? Tu kita belajar dalam teori. Okey, apa soalan dia? Okey, tafsir panjang-panjang, apa soalan dia? Rajah 11.2 dan 11.3. Nyatakan sahaja perbezaan antara lengkung pertumbuhan kedua-dua organisma ini. Okey, nyatakan perbezaan yang kita nampak. Yang pertama adalah dari segi bentuk. Yang ni bentuk tangga. Yang tadi bentuk apa? Bentuk S. Bentuk sigmoid. Yang tu kita dah nampak. Yang kedua, apa lagi perbezaannya? Okey, jom kita bincang teruslah. Kan tadi? Lengkung pertumbuhan tikus bentuk sigmoid. Sebab dia macam ni. Yang ni pula kita nampak bentuk tangga. Ni macam kalau fizik pun tafsir rajah macam ni kan. Yang paling simple dalam fizik dapat 1 markah. Bio pun sama. Janganlah bila tengok graf terus macam Allah. Soalan graf takutnya. Janganlah gitu. Tengok dulu, fahami stem soalan, tengok stimulus yang diberi and then try jawab. Okay. Yang kedua.
Pertumbuhan berlaku secara beransur-ansur dan selanjar. Tetapi bagi belalang pertumbuhannya adalah tidak selanjar. Okey. Kemudian tengok dekat ni terdapat 6 fasa dalam lengkung pertumbuhan. Manakala dah bagi belalang tadi dia ada 5 fasa instar dan 1 fasa dewasa. Okey, tengok balik. Ada berapa fasa instar? 1, 2, 3, 4, 5. Ni daripada rajah dan 1 fasa dewasa. Yang ni pula ada berapa fasa pertumbuhan dia? Ada 5. 6. 6 fasa pertumbuhan. Tengok kepada kita punya yang tu masuk dalam teori jugalah. Kan kita ada 6 fasa pertumbuhan, lengkung pertumbuhan dalam badan kita pun lebih kuranglah 6 juga. Okey. Lepas tu berlaku. Ianya berlaku tikus. Kita tahulah dia adalah haiwan yang mempunyai rangka dalam. Manakala ni dia adalah rangka luar. Rangka luar ataupun melibatkan serangga. Ni pula kadar pertumbuhan berbeza bagi setiap fasa, tapi untuk belalang pertumbuhan ataupun kadar pertumbuhan dia sangat pesat semasa ekdisis. Yalah, masa ekdisis tu dia punya panjang badan bertambah tapi pada hari itu sahaja. Kemudian bila fasa masuk pada fasa instar, tak ada dah kadar pertumbuhan dia kosong. Okey. Tafsir. Okey. Lepas tu okey. So kita tengok ni adalah soalan yang kedua. Dia suruh apa ni? Terangkan. Tadi dia suruh perbezaan. Macam ulang soalan pula dia. Terangkan lengkung pertumbuhan belalang. Lengkung pertumbuhan belalang. So, macam mana nak jawab hak ni? Ni graf. Saya kata graf tadi, ambillah bentuk dia, lepas tu apa yang berlaku pada fasa ekdisis, apa yang berlaku pada instar, kaitkan dengan panjang permasa lah, iaitu kadar pertumbuhan. Okey. So kita tengok dekat sini. Macam ulang yang tadi kan? Tapi tak apalah. Lengkung berbentuk tangga. Ni yang kita nampak dalam soalan. Okey, lepas tu kita pun tengok lagi. Okey, dia ni belalang ni, haiwan yang digunakan adalah belalang. Okey, bila sebut belalang, dia mempunyai rangka luar yang keras. Bila rangka luar yang keras pada fasa mana ni? Pada fasa instar tu kan? Dia akan menghadkan pertumbuhan ataupun menghadkan panjang. Okey, belalang mengalami ekdisis sebanyak 4 kali sebelum mencapai dewasa. Hak ni kita nampak dalam mana? Kita nampak dalam graf. Tafsirlah graf. Okey, semasa ekdisis. Nampak tak dalam graf ni? Semasa ekdisis di sini. Bucu tangga ni sini ni. Semasa ekdisis, belalang akan menyedut banyak udara. Kenapa dia sedut banyak udara? Untuk memaksa rangka luar lama pecah. Pada masa yang sama sebenarnya rangka luar baru terbentuk. Yang lembut lah sebenarnya, rangka luar baru yang lembut terbentuk. Okay, tengok dekat sini. Ni. Belalang itu bertambah panjang badan. Pak CY ni ke? Semasa rangka luar baru masih lembut. Jadi semasa fasa nimfa tadi, okey, serangga tidak mengalami pertumbuhan. Nampak tak dalam rajah? Pada fasa instar ni, dia tidak mengalami pertumbuhan. Maknanya tiada pertambahan panjang badan. Nak guna ni pun boleh. Tafsir sahaja graf. Boleh ke? Kalau boleh, angkat tangan. Okey, boleh nah? Macam mana Dayah tanya tadi, macam mana nak kira ekdisis dia 4 kali cikgu?
Kita tengok kalau telur tu memanglah abaikanlah sebab dia dalam kantong. Kita tengok sini lah. Ni satu. Sebab ni telur dia dah menetas. Bila dia menetas barulah bertambah. Panjang badan dia bertambah. Ni pada fasa insta ataupun nimfa tu dia saiz dia panjang dia tak akan bertambah sebab dia berada dekat sini ni dia berada dalam kulit yang keras tu. Okay. So bilang pada graf lah, tengok graf. Okay. Okay, nanti Cikgu Diana akan jawab bagi chat lah. Cikgu kalau bertukar kulit rangka, kenapa bertukar kulit rangka? Okay, rangka luar, kulit rangka. Rangka kulit luar yang keras. Lain tu kalau kulit, tapi kalau ular tu bolehlah kita panggil kulit ke? Okay. Yang ni dia bagi dekat kita belalang. Dia sebenarnya sama juga dengan udang. Udang ke? Kalau udang lembut tu harga dia lebih murah berbanding udang kulit keras. Tapi saya suka yang udang lembut tu lah. Biarlah murah pun tak apa. Yang penting saya tak perlu buang dia punya kulit keras. Okay, kalau tengok dekat sini, kita kan popular dengan bab 10. Okay. Rajah 11.4 menunjukkan 3 tong kitar semula. Pernah tahu keluar ini soalan 2012 SPM. Okay, tahun pertama. Okay, saya tengoklah soalan ni. Tong sampah kitar semula ini digunakan untuk mengumpul bahan-bahan terpakai. Kalau ni dia kumpul kertas. Kalau kertas daripada mana? Kalau kertas punca dia kita nak kitar semula apa? Kita nak kurangkan apa? Kertas pokok kan? Nanti kalau kita kertas terpakai, kita kitar semula, kita boleh kurangkan penebangan pokok. Bila boleh kurangkan penebangan pokok, kita boleh kurangkan penyahutanan. Bila kurangkan penyahutanan, kita boleh kurangkan kepekatan karbon dioksida di atmosfera kan? Sebab apa? Conting soalan. Sebab apa boleh kurangkan kepekatan karbon dioksida di atmosfera? Kerana pokok ni tadi akan menjalankan fotosintesis. Satu. Tak tengok lagi soalan, conting dulu. Okey, kaca. Lepas tu plastik. Kenapa kita perlu kitar semula? Ni tak duk jawab. Kalau yang kertas tong berwarna apa? Bil kaca tong berwarna apa? Plastik tong berwarna apa? Sedangkan dia nak konten. Okey, wajarkan. Kalau wajarkan ni memang wajarkanlah. Kena bincanglah bagaimana amalan mengitar semula bahan-bahan terpakai dalam 11.4 menyumbang kepada pengekalan keseimbangan alam. Okey, alam rujuk kepada ekosistem lah kan. Okey, jadi apakah tugasan soalan sebenarnya? Tugasan soalan dia bagi 3 rajah. So 3 rajah awak kena tafsir. Bukan tafsir, kena huraikan. Kenapa kita perlu kitar semula kertas? Kenapa kita perlu kitar semula kaca? Kenapa kita perlu kitar semula plastik? Kenapa? Apa kebaikan dia terhadap nak kekalkan keseimbangan alam? Bukan maknanya gambar tu tunjuk tong, awak duk cerita tong itu. Bagaimana amalan amalan. Okey. So yang pertama, kenapa kita kena kitar semula kertas? So bila kita kitar semula kertas, okey apa? Dia akan menyebabkan kurang pokok ditebang. Tadi dah conteng kan? Kuranglah pokok ditebang. So bila kurang pokok ditebang, so dia akan menyebabkan
kurang ataupun banyak habitat flora dan fauna dipelihara. Ataupun sebenarnya dia tidak mengganggu habitat flora dan fauna. Jadi bila flora dan fauna habitatnya tidak terganggu, maka dia juga boleh mengurangkan kemusnahan rantai makanan. Ataupun dia mengurangkan gangguan terhadap siratan makanan. Juga dia boleh mengurangkan kepupusan flora dan fauna. Ataupun cikgu suka buat macam ni. Apa dah jadi nak lukis muka orang pula ni. Okey, jap. Cikgu suka buat macam ni. Okey, dalam satu pokok dekat sini ada daun. Dekat daun, apa kepentingan dia? Fotosintesis. Kenapa? Bila fotosintesis, dia serap karbon dioksida. So, karbon dioksida pembebasan dia dikurangkan. And then, bila kurangkan karbon dioksida, dia juga boleh mengurangkan pemanasan global. Kan? Dia juga boleh kurangkan kesan rumah hijau. Okey, ni untuk daun. And then kita ada batang pokok. Batang pokok ni adalah habitat. Habitat bagi contohnya kalau rama-rama duduk sini, habitat bagi flora dan fauna. So bila kita kitar semula, kita dah meningkatkan kadar fotosintesis, kita dah kurangkan penebangan pokok, kita juga mengurangkan pembebasan karbon dioksida ke persekitaran sekaligus mengurangkan kesan rumah hijau ataupun pemanasan global. Kita juga dah pelihara. Apa tu? Habitat. Okey. Bolehkah? Okey. Tengok sini. Sama macam yang saya bagi tahu tadi. Di mana ia boleh mengekalkan biodiversity. So kepekatan karbon dioksida dapat dikekalkan. Lagi dekat sini. Satu lagi saya tak buat ni. Apa dia ni? Ni akar kan? So akar apa yang dia buat? Dia akan menyerap air. Sebagai sistem sokongan mengelakkan daripada tanah runtuh. Kan? Okey, jadi bolehlah memelihara kawasan tadahan air. Mengelakkan banjir kilat, hakisan tanah, banjir lumpur, tanah runtuh. Ni kalau jawab banyak-banyak ni dapat 1 markah sahaja. Depend pada skema. Sebab itulah tolonglah belajar teknik. Maknanya kalau jawab banjir kilat, hakisan tanah tu, ni jawab banyak-banyak berharap ni 1, 2, 3, 4, 5 markah. No. Yang ni bila dia stroke macam ni, awak hanya dapat 1 sahaja. So bagilah jawapan banyak. Lepas tu bila ada hutan. Bila ada hutan sebab dah kita tak tebang kan, sebab untuk buat kertas, maka dia boleh mengekalkan kawasan rekreasi. So apa kesan baik kawasan rekreasi ni? Dia boleh mengurangkan stres. Lagi. Dia juga bila kita kurangkan penebangan pokok, kita boleh mengurangkan pencemaran udara ataupun pencemaran air. Yang ni paling penting. Bila kita recycle, kita dah mengurangkan tapak pelupusan sampah. Kalau awak ke Kuantan, on the way ke Kuantan, kalau kita tengok ada tapak pelupusan sampah yang sangat luas saya tengok. Dekat situ, kalaulah kita semua mengamalkan 3R, 5R, kita dah boleh mengurangkan tapak pelupusan sampah. Saya one of my favourite tempat nak bercuti adalah Kuantan. Tak tahu kenapa. Ada ke anak-anak pelajar daripada Kuantan malam ni? Tak ada kot. Sekejap kita saja ni malam ni. Alhamdulillah. Memelihara sumber tumbuhan untuk perubatan. Betul lah. Itu baru. Apa tu? Baru. Ketah. Kalau awak jawab ketah saja, awak tak akan dapat 10 markah. Maksimum 3 lah. 3 atau 4. Gitu je. Make sure ikut semua tugasan soalan. Yang kedua.
Okey, bagaimana kalau kita kitar semula kaca? So kita boleh mengurangkan kaca yang baru dihasilkan oleh kilang. So kilang tak perlulah keluarkan kaca yang lain. Maka kita boleh menjimatkan tenaga dan wang. Juga kita boleh mengelakkan kehabisan mineral. Ataupun nak hasilkan kaca dia melibatkan pembakaran bahan api fosil ke? Sebab dia nak bakar, nak bentuk kaca tu semua. So sekaligus kita juga boleh mengurangkan bahan api fosil tadi. Dan bila tak ada kaca baru dihasilkan, kita juga dah boleh mengurangkan pencemaran air dan udara. Tadi kita dah jawab pencemaran air dan udara kan? Sini kita letak pula mengurangkan pencemaran air dan udara, awak akan dapat satu je lah. Tadi dah reward dekat depan, dekat sini awak ada satu je. Make sure kalau boleh cari lagi poin yang lain. Sama, ni mengurangkan tapak pelupusan sampah. Kalau tadi dah jawab tapak pelupusan sampah, dekat sini pun dekat sini dah jadi macam dah reward tadi kan. Kat sini tak ada dah lah. Okay, yang ni tak ada lagi. Mengurangkan kehabisan sumber bumi iaitu mineral tadilah. Kita boleh kurangkan. Jangan cerita kesan. Ni kesan baik. Kalaulah kita semula. Jangan royak, kalaulah kita. Dia macam ada dua jawapan tau pelajar ni. Dia keliru. Kesan buruk dan kesan baik. Okey, ni plastik. Kalaulah awak ni kitar semula plastik. So apa kebaikan dia? Kita boleh mengurangkan petroleum yang diperlukan untuk menghasilkan plastik yang baru. So dekat sini untung dah. Kita boleh kurangkan gali petroleum, nak dapatkan petroleum untuk buat plastik yang baru. Jadi lebih banyak petroleum boleh dipelihara untuk masa depan. So apabila kita kurang, kita dah kitar semula plastik kan? So kuranglah plastik yang menyebabkan longkang tersumbat. Akhirnya menyebabkan banjir kilat. Kenapa saya kata dust? Okay, awak tengok dekat sini. Jawapan awak tak akan sampai banjir kilat. Pendapat saya. Kurang plastik yang menyebabkan longkang tersumbat. Dan menyebabkan banjir kilat. Sebab tu nak kena detail, accurate, spesifik. Kenapa kita bila longkang tersumbat, apa kesan longkang tersumbat? Maknanya bagi kesan lalulah dalam satu ayat. Okay? Sebab apa? Sebab plastik ni tidak boleh diuraikan. And then dia boleh mencemarkan pemandangan yang indah. Kenapa isu ni penting? Kenapa isu ini penting? Sekarang kempen kerajaan kan? Untuk mengelakkan pembuangan plastik. Untuk kitar semula plastik. Sebab apa? Banyak haiwan yang mati disebabkan kita buang plastik tu. Okay? Mengurangkan pembebasan gas beracun apabila dibakar. Kalau bakar pun ada kesan lah. So ni akan menyebabkan apa? Pencemaran udara. Ni S7, S8. Tadi dah jawab. Kalau dah jawab dekat depan, belakang ni tulis lagi ni, tulis saja je lah. So ni mengurangkan bilangan haiwan yang menjadikan plastik sebagai makanan. Nota ni. Pencemaran air dan udara diberi hanya sekali. Reward sekali je lah. Tapak pelupusan sampah pun sekali sahaja. Okey, boleh? Boleh. Apa tu jawapan pelajar dekat chat tu. Kalau menggunakan, bagi contoh, gunakan plastik yang mudah dilupuskan ataupun plastik yang terbiodegradasi. Dekat situ sama tak dengan poin dia macam mana? Ni plastik tidak boleh diuraikan, bahan yang tidak boleh terbiodegradasi. Kita tengoklah dan contoh yang lain. Okay, contoh yang lain tu tapi ni untuk terhadap pemandangan plastik boleh dijumpai ataupun awak gunakan alternatif yang lain. Tapi yang ni kita semula ke? Tapi boleh. Menggunakan plastik terbiodegradasi. Tapi kalau kita tengok stem soalan dia tak minta cadangan. Tengok macam Cikgu Diana jawab tu, dia tak minta cadangan. Tapi tengoklah, tapi banyak tapi kan.
Saya rasa bila tak minta cadangan tak payahlah. Okey. Tapi saya tengok soalan nombor 11 banyak cadangan. Okey, tak apalah. Elakkan daripada menjawab tidak mengikut kehendak soalan. Okey, soalan nombor 4. Ini adalah soalan trial SBP. Okey. Kita tengok. Bolehkah? Boleh tak cikgu ulang DAS? DAS tu tadi cikgu Diana dah tu. Detail, accurate, specific. Okay, detail tu maknanya jawab tu jangan jawab ada, tak ada. Tak lengkap. Okay, accurate menepati apa yang soalan nak. S tu specific, be specific. Okay, banyak yang saya nak tunjuk spesifik sebenarnya. Okay. Rajah 4.1 menunjukkan kacukan antara pokok magnolia grandiflora yang berbunga ungu dengan pokok magnolia grandiflora yang berbunga putih. Sekarang kita tak nampak warna tapi dia dah label dekat sini. Fenotipnya, okay this one, fenotip induk bunga ungu, bunga putih. Separuh daripada anak pokok yang terhasil adalah berbunga ungu. Separuh berbunga ungu. Manakala separuh lagi berbunga putih. Sekarang bila berbunga ungu, dia ada dua genotip. Genotip dia kebarangkalian dia adalah dua. Satu mungkin B besar, B besar. Okey? Dan satu lagi B besar, B kecil. Yang ni kita panggil dia sebagai heterozigot. Hetero maknanya heterozigot lah. Maknanya satu alel B besar, satu alel B kecil. Manakala yang ini kita panggil dia homozigot dominant. Heterozigot dominant juga. Kenapa dominant? Kerana dia mempunyai alel B besar. Iaitu yang membawa kepada dominan lah. Dominan maknanya yang ciri dominan ni akan menonjolkan fenotipnya. Okey, jadi tapi dia kata anak yang terhasil adalah separuh berbunga putih. Maknanya hak ni takkan jadi genotip bagi induk. Sebab apa? Kalau kita ambil hak ni B besar, semua anaknya, so kita kacut dengan B kecil, semua anaknya akan jadi B besar, B kecil. So bila ada alel dominan sini, semua anaknya akan berwarna ungu. Sedangkan stem soalan bagi pokok yang terhasil separuh ungu dan separuh lagi putih. Bila separuh ungu, separuh putih, maknanya kita tahulah genotip bagi induk adalah B besar, B kecil. Okay, B besar, B kecil. Jangan bulatkan pula. Okay, tengok saya bulatkan, awak pun pergi bulatkan. Okay, B kecil, B kecil. So sini dapatlah satu markah. Okay, sebab dia kata dia nak completekan, lengkapkan rajah. So dekat sini B besar, B kecil. So sini dah bagi dekat sini B kecil, B kecil. So letakkan je lah. Dah sini B besar, B kecil. Yang ni B kecil, B kecil. So ini gametnya. Okay, membawa alel B besar, B kecil, B besar, B kecil. Yang ni B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. So dapatlah dua markah kat situ. So berdasarkan rajah 4.1 nyatakan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1, okay, yang kita kalau awak hafal lah. Mendel kata apa? Mendel bagi tahu kita setiap gamet, okay, gamet yang dihasilkan hanya membawa satu, okay, hanya satu daripada pasangan alel ini akan diwariskan ke dalam gamet. Maknanya dalam gamet yang terhasil ni hanya satu daripada pasangan alel. Maknanya kalau ambil yang ni B besar, B kecil. Hanya satu daripada pasangan alel. Ni pasangan alel lah ni, B besar, B kecil ni. Hanya satu yang akan diwariskan
ke dalam gamet. Maknanya daripada paternal satu, daripada maternal satu. Tu yang Mendel bagi tahu kita. Tapi paling mudah awak jawab berdasarkan rajah. So dekat rajah ni kita nampak ke? Apakah sebenarnya yang dalam gambar ni wakilkan? So ciri bunga, ciri warna bunga pada pokok Magnolia grandiflora ni dikawal oleh sepasang alel. Iaitu B besar dan B kecil. So mana-mana satu jawapan adalah betul. Cikgu nak ayat, kalau awak hafal apa yang Mendel 1 bagi tahu, awak dapatlah P2. Tapi kalau base pada rajah, awak tafsir rajah, awak dapatlah yang ni. Boleh ke? Kalau boleh, angkat tangan. Okey, thank you. Alhamdulillah. Kalau cikgu cepat tolong bagi tahu Okey ni, this one. Rajah 4.2 menunjukkan carta pedigree keluarga. Okey. Bagi dua generasi apabila seorang lelaki normal mengahwini seorang perempuan yang merupakan pembawa penyakit DMD. Duchenne muscular dystrophy. Okey. Penyakit DMD, adalah kecacatan penyusutan neurootot yang disebabkan oleh mutasi resesif pada kromosom X. Bila dia sebut dekat stem soalan, kromosom X automatically kalau lelaki XY, kalau perempuan XX. Kena ingat. Sebab ada satu lagi soalan pedigree, saya tak ingat negeri mana, tapi dia bukan melibatkan XY. Okay. So apa yang dia bagi lagi? Apa stem soalan bagi lagi? Alel normal adalah dominant T besar. Maknanya kalau individu itu normal, X T besar Y, dia adalah lelaki normal. Tetapi kalau X T kecil, Y, dia adalah lelaki penghidap DMD. Ni sama seperti kalau soalan buta warna. Kalau zaman dahulu buta warna dengan hemofilia sahaja. Namun begitu sekarang dah ada ni DMD. So jangan terkejutlah. Baca stem soalan satu persatu. Manakala alel bagi penyakit DMD adalah T kecil. Okey, sekarang kita tengok ke kunci. Lelaki normal, of course X T besar Y. So conteng, lelaki normal X T besar Y. Buat dekat pedigree dia. Okey, sekarang belah dua. Perempuan pembawa. Okey, kita tahu perempuan dia ada dua XX. So malam ni XY ke XX lebih ramai. Tak sempat nak tengok. Tapi perempuan pembawa, bila pembawa dia ada satu alel normal dan satu alel resesif. So dari segi fenotip fizikalnya kita nampak normal. Tapi dalaman dia ada T kecil. Okey. Sekarang kita tengok pula kebarangkalian anaknya. Perempuan normal XX, perempuan normal T besar. So kalau tengok dekat sini T besar tu dia ambil yang mana? Daripada bapa normal, daripada ibu normal. Okey. Kemudian yang ni pula hitam lelaki XY. Penghidap T kecil. Kalau XY T kecil ni automatically kita kena faham Y mestilah daripada bapa. X T kecil ni daripada ibu sebab ibunya pembawa. Okey. Next. Satu persatu ni cikgu terangkan. Lelaki X T besar Y. Okey. Berdasarkan rajah 4.2. Nyatakan kebarangkalian bagi pasangan ini mempunyai anak yang normal. Okey, tolong type dekat chat ataupun bagi tahu cikgu. Ada tak berapa kebarangkalian?
3/4. Afrina jawab 3/4. Lagi? 75 apa tu Aina? 75%. 2 nisbah 3. Okey, Batrisha jawab 2 nisbah 3. 2/3. 75%. Najihah 3/4. Lagi ada jawapan lain tak? 3/4. 3 nisbah 4. 3/4. 2 nisbah 3, 75%. 100% ke cikgu? Okey, saya suka semua jawapan tu. Sebab apa? Awak memberi peluang kepada saya untuk explain. Okey, kalau awak tengok rajah ini, kalau awak base kepada rajah ini sahaja, awak nampak tak? Dia ada 3 orang anak, sedangkan kebarangkalian dia adalah 4. Tengok dekat sini. Okay, tak apa, cikgu tulis yang lain. X, T besar, Y. Ni, bapa. Kahwin kan dengan ibunya. X, T besar, X, T kecil. Okey, sekarang setiap ni kan Mendel bagi tahu dia akan, kita kan berlaku persenyawaan. Okey, saya guna gambar rajah Punnett square, senang. X, T besar, okey. Y, ni bagi bapa. Okey, untuk ibu, gamit ibu pula. Okey, X, T besar, okey, X, T kecil. Nampak? Ni ibu. Okey, jom kita kacukkan melalui persamaan. X, T besar, yang ni. Yang ni pasangan dia X, T besar. Okey, yang ni pula. Ni anak perempuan. Yang ni anak lelaki. Ambil yang ni. X, T besar, Y. This one pula. X, T besar, X, T kecil. Yang ni pula X, T kecil, Y. So kebarangkalian mesti 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Tapi kita tengok dari segi dia nak apa? Kebarangkalian bagi pasangan ini mempunyai anak yang normal. Anak yang normal, ada tak dia sebut anak lelaki? Ada tak dia sebut anak perempuan? Tak ada kan? So kita identify macam ni. Kalaulah ini keluar sebagai soalan esei, nak awak explain, awak kena bagi kebarangkalian yang pertama adalah bagi, tengok sini, semua anak ni. Kita akan rujuk dekat sini. X, T besar, perempuan normal. Yang ni pun perempuan normal. Yang ni lelaki normal. Okey, ni perempuan normal pembawa dah. Okey. X, T kecil, Y, dia adalah lelaki DMD. Okey. Sekarang soalan tanya apa? Kebarangkalian bagi pasangan ini mempunyai anak yang normal. Maknanya dia rujuk ke barangkalian dari segi fenotip. Kalau dari segi fenotip, okey, normal 1, 2, 3 daripada 4. Maka tahniah kepada pelajar yang jawab 3/4. Betul lah? 75%. 2 ni betul lah. Kalau 3 nisbah 4, boleh ke 3 nisbah 4? Okey, boleh lah. 75%. Tapi, okey. Kalau pembawa tu kira normal dari segi fenotip. Contoh saya nampak normal kan? Tapi dalaman saya tak tahu genotipnya ada ke tak DMD. Ibarat macam tu. So kita tengok dari segi fenotipnya. Jelas ke? Okey, faham. Bagus. Dan cikgu nak pesan, kalaulah ni keluar sebagai esei, kamu bagi ke barangkalian untuk semua anak. 75% adalah normal. Okey, dari segi anak perempuan pula. Anak perempuan, 100% anak perempuannya adalah normal. Betul? Kalau betul, angkat tangan. Kalau betul, angkat tangan. 100% anak perempuan dia normal. Yes, Amzah. Bagus. Okay, very good. Agree with me. Kalau dari segi anak lelaki? Yes, Tai. Okay, kalau dari segi anak lelaki?
50% adalah normal. Faham ke? Faham Okey, kalau nak segi kebarang kalian, cerita dari segi 3 bahagian. 1, kesemua anak. Yang kedua, anak lelaki sahaja. Dan yang ketiga, anak perempuan. Okey, cikgu harap jelas lah. Okey, very good. So, cikgu bagi dah jawapan dekat sini. Bagaimanakah anak lelaki pasangan ini mewarisi penyakit DMD? Kita rujuk lukisan yang kita buat tadi. Bagaimana anak lelaki, mana anak lelaki yang mengidap DMD? So kita tengok, X T kecil daripada siapa? Daripada ovum. Daripada ibu. Y daripada bapa. So persenyawaan antara alel Y bapa dan alel X T kecil ini membawa kepada X T kecil Y. So macam mana kita nak buat ayat? Carilah punca. Yang pertama, sperma yang membawa kromosom Y mensenyawakan ovum yang membawa kromosom X terangkai dengan alel resesif. Ataupun terus kepada mensenyawakan ovum X dengan alel resesif. Ni. Okay. So apa kesan dia? Ni kesan. Daripada persenyawaan hasil dia. Ia akan membentuk zigot yang mengandungi genotip X kecil Y. Ni sebab taik tak naik atas. Okey, boleh ke? Kalau boleh, angkat tangan. Pembawa tu memang kita nampak normal lah, Tuan Hakim. Sebab kita tak nampak dalaman dia. Okey? Jaranglah kebarangkalian dari segi genotip. Kecuali soalan minta kebarangkalian genotip, kena buat genotip. Okey? So dekat sini pun cikgu bagi teruslah. Berikan satu persamaan kedua-duanya. Ingat? Warisan darjah 4.1 dan 4.2. 4.1 tadi pasal bunga kan? Warna bunga kan? Satu ciri sahaja. 4.2 pula pasal penyakit DMD dan juga normal. Okey, jadi bagaimana nak jawab? Kedua-duanya adalah pewarisan monohybrid ataupun ianya melibatkan satu ciri sahaja. Boleh? Okey. Kita pergi kepada trial Kelantan. Apa melibatkan persenyawaan? Cikgu tak faham, Siti Nur Aisyah. Kedua-duanya melibatkan persenyawaan. Kalau Mendel second law pun melibatkan persenyawaan, Aisyah. Okay. Okay. Boleh? Ya. Kalau melibatkan persenyawaan kurang tepatlah di sini. Okay, good. So kita tengok soalan ni Okay, Rajah 9.1 menunjukkan Drosophila melanogaster. Jantan. Kalau awak tengok dalam, kalau awak ada buku bioskop, dalam ni ada soalan ni. Drosophila melanogaster jantan bersayap panjang, bersayap panjang, baka tulin dikacukkan. Baka tulin. Apa maksud baka tulin? Dikacukkan dengan Drosophila melanogaster betina bersayap pendek. Baka tulin. Ingat kalau baka tulin ni, kalaulah dia bagi L besar gak, alel dominan gak, bila berbaka tulin L besar, L besar. Berbaka tulin L kecil, L kecil. Tak cantik lah pula L kan. Kalau A besar, A besar. Okay. Manakala L resesif bagi sayap pendek. Kalau baka tulin maknanya dia pure, membawa kedua-dua alel yang sama. Okay, tengok soalan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan baka tulin? So, baka tulin adalah individu tersebut membawa dua alel yang sama untuk trait tersebut. Maksud dia dua alel yang sama. Kalau L besar, L besar. L kecil, L kecil. Untuk trait tersebut. Contoh, trait ketinggian. Kalau kata baka tulin, kalau soalan tu dia bagi baka tulin, tinggi. Kalau T besar lah. Baka tulin, kerdil. T kecil, T kecil. Tu
Itu panduan untuk kita nak buat rajah skema. Okey? Kalau lukis rajah skema lah. Hasil pendebungaan sendiri akan sentiasa mengekalkan ciri induk dalam setiap generasi. Maksudnya kalaulah T besar, kacuk dengan T besar, memang semua akan jadi T besar. Tu tak akan ada ciri kedil tu dalam kalau dia hasil pendebungaan sendirilah. Maksud dia kalau orang kedil ni dia kahwin dengan kedil, T kecil, sapalah semua generasi dia tak akan ada trait tinggi tu. Okey? Boleh. Lukiskan rajah skema kacukan untuk menentukan kebarangkalian generasi F1 bagi kacukan ini. Soalan ni kan saya nak ayat kawuk. Dia nak bagi markah je kawuk. Sangat senang. Tapi tolonglah ingat macam mana cara nak lukis rajah skema. Okey? Sekejap. Kenapa tak boleh undur ni? Okey. Bukan undur apa? Nak tengok soalan. Ke depan tak boleh. Undur tak boleh. Mana ni? Okey, sekejap I'll fix the problem. Sekejap. 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 Canva. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu harap kamu masih okey lah bersama-sama dengan saya. Sekejap. Sekejap. Okey. Alamak. Sekejap. Mana saya punya slide? Okey, sementara tu ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Ataupun boleh dah nak fikir sementara saya bagi bincang ni. Fikir apa? Fikir untuk malam esok nak request Cikgu Diana soalan manakah? Nanti, sekejap Melanogaster tadi. Okey, saya nak ambil dekat sini. Okey, sekejap. Isi kehadiran, jangan lupa. Saya nak dapatkan feedback. Kalau apa yang saya perlu betulkan, awak tak suka, awak tak minat cara saya ke. Okey, ada kat sini dia suruh lukis gambar rajah skema kan soalan tadi. Untuk lukis gambar rajah skema, apa soalan dia? Back kepada soalan, dia kata melanogaster jantan bersayap panjang baka tulin. Baka tulin L besar. Yang ni L kecil. Okey, berbaka tulin. Teruslah. Ni lukiskan ke yang pertama. Syarat bagaimana nak dapat markah. Yang pertama, fenotip induk. Ni daripada soalan kan? Fenotip induk daripada soalan. Tulis sahaja. Sayap panjang, sayap pendek. Okey, genotip induk L besar. Sebab tadi dia bagi apa tadi? Dia bagi berbaka tulin. L kecil. Okey, yang ni dapat satu markah. Meiosis, jangan tinggal. Meiosis ni sekali dengan anak panah. Tapi biasanya pelajar dia akan buat macam ni. L besar. Biasakan diri buat macam ni. Tak kisah. L kecil. Ni menunjukkan awak tahu bahawasanya dia akan pergi kepada dua. Dua lah kan. Sebab setiap pasangan ala ni akan dipisahkan bila bentuk gamet. Okey, dengan anak panah meiosis satu markah. And then dapatlah gamet. Sama ada awak buat dua sahaja gamet sebab sama ambil satu je lah. Tapi kalau awak buat 4 macam ni pun jawapan awak adalah betul. Okey, tapi label gamet. Jangan main tak tulis semua tepi ni tiba-tiba ada. Yang tu salah. And then bila dah buat macam tu, buatlah persenyawaan satu markah. Tapi persenyawaan ni package sekali dengan
Dengan apa? Dengan anak panah. So macam ni, tarik ke bawah pergi kepada ini. 1. L besar genotik. Generasi F1 genotik. L besar, L kecil. And then tarik ke sini. Tarik pergi sana. L besar, L kecil. Ni dia dah tolong buat L besar, L kecil. Satu lagi adalah L besar, L kecil. Memanglah sama je semuanya. Tetapi saya nak tunjuk ke awak mesti, kalau saya memang saya ajar 4-4. Ni bagi yang dah pro boleh nampak satu je. Okay. Lepas tu genotip. Genotip. Gamit ni kalau tak silap saya 2 markah dia bagi. Dalam skema ni lah. Okay, SPM tak pasti. Fenotip, ni genotip genotip L besar, L kecil, L besar, L kecil semua ni. And then fenotip, awak tafsir lah. Bila dah ada yang dominan, of course lah sayap panjang. Nisbah 100% sayap panjang. Tengok dekat sini 1 markah untuk meiosis dan anak panah. Maknanya buat meiosis tu ataupun kalau zaman dulu kita buat macam ni je. Meiosis dash 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 menunjukkan kedua-duanya mengalami meiosis. Tapi tak apalah. Okey, 1 markah untuk persenyawaan dan juga anak panah. Okey, boleh ke jelas ke? Angkat tangan. Afrina dari tadi lagi cikgu tengok angkat tangan, nanti lengoh. Okey, ni. Last kan soalan malam ni? Ya ke last? Okeylah. Darjah 9.2 menunjukkan karyotik individu X. Individu X. Dekat sini pun genotik dia X. Okey, bila dapat karyotik, apa tips yang pertama? Tengok dulu jantina. Okey, XY, lelaki. Of course. And then kita tengok daripada pasangan ni ada ke yang bermasalah. Semua ni berpasangan. Oh, yang ke-21 ada 3. Bila 21, of course lah kita tahu dah dia ni berpenyakit sindrom Down. Kan? Kita tengok karyotyp dalam silibus awak, Cry-Duquette, sindrom Down, Klinefelter, sindrom Turner. Tengok dalam silibus tu je lah kan. Okey. Tapi tengok pada apakah perbezaan dia dengan yang normal. So apa soalan dia? Arahan dia terangkan 6 markah, bagilah 10 poin kalau ada pun. Bagaimana? Bagi pada punca sehinggalah kesan. Penyakit genetik. Punca dia daripada ni. Macam mana dia berdapat 3? Dalam rajah 9.2 berlaku. So, macam mana kita nak jawab soalan ini? Bila dia sindrom Down, total dia sepatutnya normal 46, dia dah jadi 47 tau. Bila 47 ni dia melibatkan bilangan. Kalau melibatkan bilangan dan struktur kromosom, dia adalah mutasi kromosom. Kalau bilangan 46 kekal tetapi ada alel resesif pada X-nya, yang tu mutasi gen. Okey, ini tengok bilangan. So, ia adalah mutasi kromosom. Identify lah mutasi jenis mana. Mutasi kromosom. And then, apa maksud mutasi kromosom tadi? Yang saya dah jelaskan tadi, perubahan bilangan kromosom ataupun bilangan kromosomnya tidak normal. Okey? Bagaimana punca dia di mana? Dia berlaku semasa spermatogenesis ataupun oogenesis, mana-manalah. Jadi apa punca dia? Kat mana sebenarnya? Yang ni, jawapan ini adalah dependent. Pipak ni dependent. Apa maksud dependent? Okey. Kromosom homolog. Kalau awak jawab kromosom homolog, gagal berpisah. Saya percaya ramai pelajar tahu. Kromosom homolog gagal berpisah semasa anafasa 1. Yang ni dependent. Kalau awak jawab kromosom homolog gagal berpisah pada fasa anafasa 1. Ataupun awak jawab
kromatik kembar gagal berpisah semasa anafasa 2. Ini yang saya panggil dependent. Kalau sekiranya awak jawab kromosom homolog, okey, gagal berpisah, okey, semasa anafasa. Kromosom homolog gagal berpisah betul. Tetapi jawapan belakang ni salah. Tak accurate. Maka saya kalau jumpa gini, salah lalulah saya bagi. Faham? Kalau faham, angkat tangan. Okay, good Batrisha. Thank you. Respon okey pun tak apa. Angkat tangan pun okey. Maknanya saya tak kecek soal. Apa punca dia? Punca dia gentian gelendung gagal terbentuk. So bila gagal terbentuk gentian gelendung tak ada, maka tak disjungsi berlaku. Apa tak disjungsi tu? Dia tak pisah lah. Apa kesan dia? Menghasilkan gamet yang tak normal. Iaitu, ni spesifik. Iaitu gamet yang bilangan kromosom dia 24 ataupun 22. Spesifikkan pada kromosom ke-21. Okey, jadi persenyawaan antara gamet yang tidak normal tadi 24 tapi macam ni saya nak ayat. Kalau 24, hak ni kan sepatutnya dalam soalan ni, hak ni tak boleh markah tau. Sebab bilangan kromosom 24 campur 23 jadi 47. Kalau buat 22 dengan 23 jadi 45. Salah ni. Jadi 22 sini saya buat. Tak sih. Jangan biasakan diri awak ni tak apalah buat atau biar pemeriksa pilih. No. Spesifikkan. So gamet dengan bilangan kromosom 24. 24 sebab kita tahu dah dia ni lebih. Jadi persenyawaan antara gamet yang tak normal 24 tadi dengan gamet yang normal 23 menghasilkan zigot dengan bilangan kromosom 47. Maka apa yang berlaku adalah sindrom Down. Tapi saya percaya mesti awak jawab hak ni dulu. Individu itu menghidap sindrom Down ataupun bilangan kromosomnya adalah 47. Okey lah, dapatlah satu markah. Maknanya awak dah tafsir aja. Okey, boleh? Last. Last kan malam ni, saya semua ayat last. Okey. 4, nyatakan. Nyatakan simple je lah. 4 perbezaan. Ingat, 4 perbezaan, belah tengah, tajuk comel-comel dan kalau boleh. Dalam soalan peperiksaan SPM. Katakanlah ni soalan nombor apa ni? Balik. Nombor apa? Saya tengok nombor 9. Dalam periksa di kertas kajian awak tu 9B2. Awak tulis comel nombor soalan. Lepas tu sebelum jawab tu awak tulis situ 4 markah. Tu tips. Tips nak menawan hati cikgu awak. Hot right ke tahawak. Ataupun cikgu orang lain. Okey? Nyatakan 4 perbezaan antara penyakit genetik di atas dengan buta warna. Okey, barulah jawab gini. Belah tengah, sindrom Down, buta warna. Make sure kalau ini semua sindrom Down, hal ini semua buta warna. Tapi berdasarkan apa? Sebab tugasan 1. Dan cirinya tugasan 2. Okey? So sebab dia gapa? Punca dia gapa? Hak ni mutasi kromosom, hak ni mutasi gen. So dia cikgu awak ke tengok, bagusnya lah nak murid siapa ni 1 markah. Apa punca dia? Apa sebab berlakunya sindrom Down? Berlaku disebabkan tak disjungsi kromosom semasa anafasa 1 ataupun anafasa 2. Okey? Kromosom umum kan? Kalau macam tadi lebih detailkan. Disjungsi kromosom homolog semasa anafasa 1. Potong ni. Kromatik kembar anafasa 2. Make sure specific. Tapi ni nak bantu calon lah. Okey. Berlaku disebabkan oleh alel resesif yang dibawa pada kromosom X. So dapat lagi 1 markah.
Nak duit siapa ni? Bagus ni deh. Okey, melibatkan kromosom autosom. Autosom ni yang mana? Nombor 1 hingga nombor 22. Melibatkan kromosom seks X. Sebab dia melibatkan kromosom yang ke-23. Tu beza. Okey, bilangan ni sama macam DMT tadi lah ni. Bilangan kromosom 47. Betul. Sebab lebih satu. Tapi yang ni bilangan kromosomnya normal. Dapat pula 1 markah. Lagi 4 je kan. Sindrom Down tidak diwarisi, yang ni boleh diwarisi. Ciri dia memang tidak boleh diwarisi, yang ni buta warna boleh diwarisi. Okey, yang ni sama ada perempuan ataupun lelaki. Kebarangkalian penghidapnya sama. Tetapi hak ni kebarangkalian lelaki penghidap lebih tinggi. Sebab lelaki dia hanya ada 1 X sahaja. Okey, ni barulah pergi pada ciri. Ciri lagi. Tadi pun ciri juga. Mata sepek, hidung penyek, mana-manalah. Lidah terjelir, dahi lebar, terencak akal. Tapi yang ni cirinya tak boleh bezakan warna tertentu sahaja. Merah dan hijau. So dapat lagi 1 markah. Right. Belakang. Maksimum Pak. Ya Allah. Hai, dalam hati. Pemeriksa. Cerdiknya budak ni. Alhamdulillah. Cerdiknya anak-anak didik saya malam ni. Kekal bersama-sama saya sampailah 10.13. Okey, macam mana? Okey lagi ke? Macam mana? Okey. Semua angkat tangan ni macam mana ni? Angkat tangan ni okey ke tak okey? Okey, Alhamdulillah cikgu memang sangat terhadu dengan semangat you all bagi respon. Sangat baguslah. Tak nak request ke soalan untuk malam esok? Penceramah kita sedang menanti. Kak Na. Semua dah okey. Okey. Tuhan okey. Ke nak sambung lagi sampai 10.30 ni? Nak sambung tak ada soalan dah. Pandai je Liza ambil soalan. Jadi, pembahagian saya Kak Na. Jadi kalau ikut tadi banyak sangat kan tajuk yang dah di cover yang telah disentuh oleh Cikgu Ruziah daripada tajuk koordinasinya, kemudian kepada apa tadi, banyak sangat ya, sampailah kepada tema pewarisan, sangat banyak. Jadi harapnya semua jelas dan juga faham. Okey. Untuk malam esok insya-Allah cikgu akan bersama-sama lagi dalam awan ilmu, maknanya bio borong habis untuk minggu ini. Okay, bukanlah tujuan kami nak mendera anda sampai nak muntah hijau dengan bio dak. Tapi kami nak biar 3 malam itu diisi betul-betul dengan bio sampai dia melekat tak luntur. InsyaAllah. Macam itulah insyaAllah ya. Jadi cikgu nampak tadi ada satu tajuk request tentang ekosistem. InsyaAllah juga akan sentuh esok lah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ruziah binti Halim daripada SMKA Melo. Okay. Terima kasih kepada semua anak-anak yang setia daripada awal hingga ke akhir dan aktif memberi respon. Jadi cikgu doakan semuanya berjaya dengan cemerlang. Okay. Cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita sama-sama sudahi. Apa dia? Karena doa sedekah ke Al-Fatihah untuk bakal pemeriksa yang kita tak tahu. Supaya dilembutkan hatinya. Okay, yang itu maknanya dah mulai daripada kiraan detik ini jangan tinggal solat hajat ya. Doa jangan putus. Mintalah. Okay, mintalah insya-Allah Allah Maha mendengar. Okay, jadi kita sudahi dengan sama-sama kita bacakan suratul As dan juga tasbih kafarah dan insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Link kehadiran ada yang minta tolong bagi sekejap. Takut ada nak isi lagi. Kat live tadi jadi hilang. Betul lah. Dia duduk atas sekali tak apa. Okay, malam esok ada respon. Sama-sama semua. Okay, tu link cikgu dah bagi. Kawan dah bagi, Mama Alif dah bagi tu. Boleh tekan sekejap. Okay. Dalam tu 23, dalam ni berapa Kak Na? Nak buat laporan ni?
Tadi ada 276, apa dia keluar masuk lah 276. Line kot. Z pun line malam ni wifi bona. Ya, hujung-hujung tadi banyak sekat suara.